Okey, sekarang dah beberapa hari sejak keputusan kes Mahkamah 1MDB Najib, dan ni pendapat tak popular aku, iaitu sebenarnya Najib ni pun salah satu mangsa skandal ni. Jadi hari tu Najib dah didapati bersalah atas 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan cuci duit berkaitan dengan dakwaan yang dicuri lebih daripada 2 bilion ringgit duit rakyat 1MDB. Masalahnya aku rasa macam benda ni boleh dipandang dari dua sudut yang berbeza. Contohnya, sudut pertama, kita boleh lihat ni sebagai cerita macam mana Najib telah menyalahguna kuasanya sebagai Menteri Kewangan untuk curi jumlah duit tu. Sebabnya menurut hakim, dia yang suruh pegawai-pegawai Kementerian Kewangan buat apa dia cakap tanpa ikut prosedur yang sepatutnya. Dia yang suruh lembaga pengarah 1MDB hantarkan duit dari akaun bank 1MDB ke akaun bank Jolo yang last-last dipindahkan ke akaun bank dia sendiri. Dia juga yang susunkan segalanya supaya setiap arahan Jolo kena dianggap sebagai arahan daripada dia sendiri. Tapi kalau ikutkan sudut pandangan kedua pula, semua ni boleh dilihat sebagai contoh macam mana semua orang bagi je Najib buat apa dia nak ikut suka hati mak nenek dia. Sebab apa pun, yang laksanakan segala perintahnya pegawai-pegawai Kementerian Kewangan. Yang dengar je cakap arahannya buta-buta pengarah-pengarah 1MDB, walaupun ada je pengarah-pengarah lain yang pernah bersuara atau letak jawatan. Yang bagi je dia pindah semua duit tu keluar pegawai-pegawai bank. Atau lagi satu contoh, kita boleh tengok semua ni dari sudut Najib telah menyalahgunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri untuk lindungi dirinya daripada tindakan undang-undang. Sebabnya, dia yang pecat Peguam Negara yang elok baru nak dakwa dia. Dia yang pecat Ketua SPRM yang tengah siasat kes ni. Lepas tu, dia juga yang tendang Muhyiddin dengan Mukhlis Mahathir keluar daripada UMNO sebab diorang bersuara menentang dia. Tapi sama macam tadi, kita pun boleh tengok semua ni sebagai contoh macam mana orang-orang keliling dia turut melindungi dia juga. Sebab lepas tu, Peguam Negara baru dia juga, Apanya Ali, yang cakap dia tak buat salah apa-apa berkenaan duit 2.6 bilion ringgit dalam akaun dia tu. Lepas tu juga, Ketua Bahagian Siasatan SPRM yang kini merupakan ketuanya, Azam Baki, pun sahkan yang diorang kononnya berjumpa penderma duit 2.6 bilion tu. Pada masa yang sama juga, setiap ekor ahli jemaah menteri, Azalina Othman, Johari Ghani, Zahid Hamidi, Khairi Jamaluddin, semua backup dia cakap dia tak salah apa-apa. Lepas tu, sekali lagi, korang boleh tengok semua ni sebagai contoh macam mana mamat seorang ni berjaya tipu satu negara untuk cuba tutupkan jenayah dia. Dia yang tipu cakap duit 2.6 bilion tu dari penderma Arab. Dia yang tipu cakap Jolo tak ada apa-apa peranan dalam 1MDB. Dia juga yang tutup syarikat-syarikat media dan pergi tangkap orang-orang yang cuba dedahkan skandal ni kepada orang ramai. Tapi macam tadi juga, ni semua pun boleh dilihat sebagai contoh macam mana penyokong dia masih terus menyokong dia walaupun benda ni dah jelas kepada semua orang yang tak buta hati dan tak buta jiwa. Sebabnya masa tu ahli-ahli UMNO terus berdiri di belakang dia. Ahli-ahli PAS terus mempertahankannya. Pengundi-pengundi BN masih sampai ke hari ni menyokong dia dan parti dia. Jadi semua ni korang boleh pandang dari satu sudut sebagai satu contoh macam mana seorang manusia berjaya lakukan skandal kewangan terbesar dalam sejarah dunia seorang diri. Atau daripada sudut kedua, korang boleh pandang semua ni sebagai contoh macam mana pegawai-pegawai kerajaan, ahli-ahli politik dan orang-orang biasa, orang-orang macam kau dan aku, telah membenarkan dia buat apa dia suka walaupun benda tu menjahanamkan negara kita. Dan itu maksud aku bila aku cakap dia ni pun mangsa. Bukan sebab dia tak bersalah atau sebab dia tak patut dihukum, tapi sebab cuba bayangkan kalau sebelum ni ada je orang yang cakap dia tak boleh buat macam ni, kena ikut prosedur. Mungkin hari ni dia pun tak adalah tengah merempat dalam penjara. Dan bagi aku ni penting sebab kalau apa kita belajar daripada ni adalah okey, Najib ni penjahat, jadi sebab kita dah penjarakan dia, kes pun dah tutup. Tapi pada masa yang sama, tak ada apa-apa perubahan lain yang dibuat sebab Perdana Menteri masih lagi memegang jawatan Menteri Kewangan, masih lagi memegang kuasa melantik Peguam Negara dan Ketua SPRM, dan masih lagi ada penyokong-penyokong yang akan tetap berdiri sebelah dia walaupun dah terlondeh depan satu dunia. Kalau semua tu tak berubah, korang rasa skandal macam 1MDB ni takkan berlaku lagi ke?